Hai semua, imbasan filem di sini. Hari ini saya akan menerangkan filem seram sci-fi aksi yang dipanggil COLDSKIN. Spoiler di hadapan, kita tidak pernah jauh daripada mereka yang kita benci, kerana sebab ini kita tidak akan dapat mendekati dengan mereka yang kita suka. Oleh sebab itu pemikiran ini menghantui pemuda Inggeris itu yang berterusan ketika dia berlayar ke Pulau Atlantik Selatan yang terpencil untuk bekerja sebagai ahli meteorologi, sementara fikirannya menenggelamkannya. Kapten Achille mendekatinya dan menyalakan sebatang rokok, memberitahunya bahawa mereka hampir tiba. September 1914 mereka akhirnya tiba di pulau itu, di mana tiada siapa yang menyambut mereka. Lelaki itu telah dihantar untuk menggantikan ahli meteorologi lain yang ditempatkan di pulau itu, tetapi nampaknya tidak ada tanda-tanda sesiapa pun. Kapten Achille menemani pemuda itu untuk mencari ahli meteorologi sebelum ini, untuk memastikan dia adalah orangnya. Mereka selamat menjumpai sebuah rumah api dan mengetuknya, tetapi tiada siapa menjawab. Lelaki muda itu memaksa pintu dibuka, dan mendapati satu-satunya orang lain di pulau itu adalah juruteknik isyarat yang menyambut mereka berdua dengan dingin. Apabila Kapten Achille bertanya tentang bekas pelari rasmi cuaca, menjawab bahawa lelaki yang mereka cari meninggal dunia akibat typhus, Gruner kelihatan tidak terganggu dengan kehadiran mereka dan berjalan-jalan di sekeliling. Kapten Achille yang berbogel, dan lelaki muda itu meninggalkan rumah api. Apabila Kapten Achille mengucapkan selamat tinggal kepadanya, lelaki itu mengembara di sekitar pulau, kerana dia menganggap kehidupan lebih awal daripada dia di sana seperti pegawai cuaca sebelum ini. Dia mesti memikirkan keamatan dan arah angin selama 12 bulan, sebelum seseorang menggantikannya. Apabila dia kembali ke kabin untuk membetulkan barang-barangnya, dia menemui ahli meteorologi terdahulu. Diary yang mendedahkan namanya sebagai Aldo, di dalam dia melihat lakaran gambar isteri Aldo. Dan juga sebuah rumah api yang melukis dengan makhluk aneh di sebelahnya. Pada keesokan harinya dia mendapati bulatan batu aneh di atas pasir. Dia kemudian menuju berhampiran pantai dengan teleskop. Untuk memulakan kerja, dia mengintip melalui teropong. Dia melihat lelaki telanjang itu melakukan regangan sebagai persediaan untuk hari yang panjang. Tanpa melakukan apa-apa malam itu, semasa dia sambil membaca dia mendengar bunyi berdesir di luar pintunya yang difikirkannya lebih kasar, namun bunyi itu semakin kuat dengan cakaran dan geraman senyap. Kemudian tiba-tiba tangan reptilia muncul di bahagian bawah pintu yang segera dia pijak menyebabkan makhluk yang tidak dikenali itu menjadi gelisah. Apabila dia mendengar lebih lanjut, dia bersembunyi di bawah papan lantai. Semasa mereka cuba memasuki kabinnya, mereka menyerang tempatnya, tetapi perasan bahawa tiada sesiapa di dalam. Apabila langkah kaki berhenti, dia melihat melalui lubang kecil di papan lantai di pintu. Makhluk itu mengintip juga menyebabkan dia mencucuk matanya dengan pisau kerana takut. Dia mengunci dirinya di bawah tanah sepanjang malam. Dia menelefon Gruner keesokan harinya merayu untuk dibawa masuk ke rumah api, tetapi Gruner enggan bertekad untuk melawan dia pulang ke rumah dan menghabiskan sepanjang hari mengukuhkannya dengan senapang baru ditemui di antara beg ke dalam kabin. Lelaki itu berasa bersedia untuk melawan raksasa yang tidak diketahui. Malam itu datang dan segerombolan binatang mula muncul dari kegelapan, perlahan-lahan menghampiri kabin. Dia menguatkan dirinya sambil dia menembak mereka satu demi satu. Dia akhirnya tidak mempunyai pilihan selain menyalakan api kerana terlalu ramai untuk mengendalikan api membuatkan mereka melarikan diri, tetapi ia membakar kabin. Dia melarikan diri dari rumahnya yang terbakar. Mujurlah hujan turun sebelum kabin terbakar sepenuhnya. Hari berikutnya dia melihat Gruner meninggalkan rumah api dan diam-diam mengikutnya turun ke batu. Apabila dia hendak menyerang Gruner, seekor makhluk laut betina biru menyerangnya dan dia mengacukan pistolnya ke arah Grunernya, menghalang dia daripada menembaknya dengan menunjukkan dia terdedah. Lelaki muda mengambil kesempatan daripada menawarkan Gruner beberapa bekalannya sebagai balasan untuk Gruner perlindungan, kemudian memanggil lelaki itu kawan bagi makhluk laut itu untuk mengakui dia sebagai seekor. Sebentar kemudian mereka menuju ke kabin rakan untuk mengumpulkan bekalannya. Dia menyedari bahawa pegawai cuaca sebelumnya tidak mati dari tifus tetapi dari makhluk laut. Bagaimanapun Gruner memberitahunya bahawa mereka perlu kembali ke
Rumah api kerana ia semakin hampir matahari terbenam dan makhluk-makhluk itu mungkin menyerang mereka mengangkat bekalan ke mercusuar dan selepas kawan berjalan jauh pengsan pada suatu pagi kawan dikejutkan oleh makhluk laut betina itu menjilat tangannya cuba menyembuhkan luka melecurnya, ternyata dia telah tidur selama 2. Beberapa hari kemudian, kawan mencari Gruner dan mengambil inventori peluru mereka dan menerangkan kepadanya bahawa makhluk yang dia panggil sebagai kata adalah seperti seekor anjing yang tidak akan meninggalkan tuannya tidak kira betapa kejamnya dia. Kawan merenungnya terpesona dengan kewujudannya memberi. Dia tanggapan bahawa dia berbeza daripada yang lain namun Gruner memberi amaran kepadanya agar tidak mempercayainya sepenuhnya kerana percaya bahawa personaliti pendiam dan tenangnya menyembunyikan niat jahat. Gruner kemudian menunjukkan lebih banyak rumah api kepada rakan dan membawanya ke rakan teratas yang tertanya-tanya mengapa Gruner memilih untuk tinggal di pulau itu apabila dia berpeluang untuk pergi apabila rakan tiba namun Gruner memberitahunya bahawa dia tidak akan kembali ke dunia bertamadun sekarang kerana dia adalah tuan atas takdirnya sendiri. Kepada yang Gruner mengucapkan selamat maju jaya pada hari itu rakannya merenung bagaimana beberapa hari pengasingan baru-baru ini telah mengubahnya semasa dia membetulkan barang-barangnya dia terkejut dengan kehadiran makhluk itu tetapi dia masih memerhatikannya ketika dia makan lilin secara tidak sedar semasa dia sambil cuba menjelaskan kepadanya penggunaan. Pemukul lilin memanggilnya dan memerintahkannya untuk membawa senapangnya malam itu. Fred memerhatikan Gruner ketika dia bersiap untuk serangan. Lelaki yang lebih tua itu mengarahkannya apa yang perlu dilakukan dan menembak pistol suar yang menandakan permulaan malam yang panjang. Sebaliknya manakala makhluk betina meraung ke langit sekumpulan makhluk laut tong ke arah mereka dan Gruner mula menembak namun rakan berasa terharu kerana dia kekal dalam kedudukannya dan perlahan-lahan berjalan ke belakang sehingga dia pengsan. Gruner ditinggalkan sendirian berjuang segerombolan raksasa laut yang mengerikan pada hari berikutnya. Gruner marah atas ketidakberkesanan rakan menyuruhnya mengambil air sebaliknya kawan kemudian mendapatkan air dan apabila dia kembali dia mendengar bunyi berdebar-debar dan meraung dalam Gruner biliknya dan terkejutnya dia melihat Gruner menyorokkan dirinya ke dalam makhluk laut itu. Dia kemudian segera pergi. Kemudian hari itu Gruner dan rakan makan tengah hari dalam kesunyian janggal. Rakannya tidak dapat berhadapan dengannya kerana dia berasa bersalah dan tidak selesa pada masa yang sama namun Gruner memecahkan ketegangan itu. Dia memukul meja memberitahu rakan bahawa dia hanya mempunyai satu peluang terakhir pada malam itu. Gruner menarik perhatian makhluk ketika dia mengambil pistol suar apabila raksasa muncul. Rakannya ketakutan sekali lagi menyebabkan Gruner mengunci rakannya di luar di balkoni meninggalkan dia untuk bertahan untuk dirinya sendiri menentang raksasa walaupun mendengar tembakan. Dan rakan-rakan sila di luar. Gruner tertidur ketika matahari terbit. Gruner terkejut melihat rakan hidup berlumuran darah memandang kosong kepadanya beberapa bulan berlalu dan dua lelaki itu masuk ke dalam rutin apabila makhluk menyerang. Beberapa malam berturut-turut memaksa mereka untuk berjaga-jaga hari-hari sentiasa malam yang sama semakin lama dan hanya alam semula jadi yang membuat mereka waras. Mereka berjaya untuk wujud bersama di mana tugas harian kawan adalah untuk mengambil air manakala Gruner mengekalkan senjata mereka. Satu hari kawan membuat spekulasi bahawa makhluk itu kembali ke rumah api untuk menuntut semula makhluk laut betina itu namun dia masih tertanya-tanya mengapa dia membenarkan spesiesnya dibunuh dan mengapa mereka tidak menyerang beberapa kesatria. Gruner tidak peduli mengapa makhluk itu datang dan merancang untuk memusnahkan mereka semua. Kemudian pada kawannya melawat kabin lamanya yang pudar untuk menuntut semula beberapa barangnya hanya untuk mengetahui bagaimana dia telah mengubah penampilannya. Ketika dia melihat dirinya di cermin dia memotong janggutnya dengan harapan untuk merasakan dirinya yang lama dalam perjalanan pulang ke rumah api. Dia terserempak dengan rangka ikan paus yang besar dan mengambil sekeping. Masih tiada serangan pada malam itu membuatkan dia percaya bahawa undang-undang antara pertempuran selalunya lebih buruk daripada pertempuran itu sendiri. Masih mereka mengambil kesempatan untuk bersiap sedia untuk serangan seterusnya. Semasa rakannya berkeliaran dia melihat makhluk itu dan mendekatinya buat kali pertama sambil menyentuh kulitnya yang sejuk. Dia semakin menyukai makhluk aneh itu dan memberinya nama Aenerys manakala Gruner menggunakan dia untuknya. Berakhir sebagai hamba dan hamba seks. Gruner petang menjemput rakan.
Bermain catur sambil bermain catur, lelaki muda itu berkongsi pemerhatian dan hipotesisnya tentang kewujudan makhluk laut, namun Gruner meminta dia menutup mulut dan bermain menggesa rakan untuk melakukan. Gruner checkmate, kemudian mengambil pistolnya dan mengacukannya ke arah pemuda itu. Arah ketika dia melihat makhluk di belakangnya, ternyata raksasa laut sudah menyerang mereka. Berlari ke titik yang lebih tinggi di rumah api. Apabila semakin banyak raksasa tiba, mereka bertarung dengan senapang mereka, tetapi semakin terharu kerana serangan itu juga datang. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk pergi ke anak tertingkap Tanglong di mana cahayanya menyala malangnya. Gruner digigit teruk pada kakinya ketika dia melarikan diri ke tingkat atas selepas mengunci dirinya. Di dalam anak tertingkap, mereka bermalam di sana sementara makhluk itu cuba mencapai mereka melalui partition kaca. Memikirkan bahawa ini adalah pelari penghujungnya menyanyikan lagu cinta yang tragis sehingga matahari terbit dan raksasa pergi. Pagi itu Aineris menjaga Gruner dengan bengkok dan kaki sambil mencucukkan lidahnya ke dalam luka. Mereka tidak dapat bertahan dalam peperangan lain kerana mereka kehabisan bekalan peluru, dan kemudian pada hari itu rakannya melihat sebuah kapal dari jauh. Semasa dia berkeliaran, dia segera berlari ke dalam untuk mendapatkan pistol SWAT itu. Ketakutan kerana tiada sesiapa yang membenci Gruner menghalang rakan kerana dia akan menembak dan menyepitnya ke tanah. Daenerys cuba melindungi rakan yang menyebabkan Gruner marah, menyebabkan dia berjalan keluar dengan pistol SWAT. Berasa kecewa, rakannya menjerit kepada Gruner, memberitahu dia bahawa dia saya takut untuk ditinggalkan dan bertarung sendirian. Sebentar kemudian rakan mencari cara untuk berkomunikasi dengan Daenerys dengan menunjukkan bot yang dia pahat daripada tulang dengan harapan dia akan memahami. Daenerys kemudian membawanya ke bot dayung yang ditinggalkan di pantai jauh dari rumah api. Di rumah api, lelaki muda itu memberitahu Gruner tentang bot itu, tetapi Gruner berkata dia tahu mengenainya, memberitahunya bahawa seorang lelaki Portugis menggunakannya untuk melarikan diri dari kapal karam, tetapi makhluk membunuhnya. Dia juga mendakwa bahawa kargo kapal itu mengandungi dinamit, tetapi dia mengandaikan bahawa mereka semua dinaiki air. Sementara itu rakan berminat untuk menyelam ke dalam kapal karam dengan pakaian selam atmosfera, tetapi Gruner tidak bersetuju, memberitahu rakan bahawa apa yang yang dicadangkan adalah misi bunuh diri. Pada suatu petang, lelaki muda itu melukis perahu dayung itu dengan harapan untuk membuatnya berfungsi. Dia kemudian mendengar lolongan dari kejauhan hanya untuk mendapati Daenerys sedang menikmati berenang berhampiran sambil menanggalkan pakaiannya. Dia perlahan-lahan mendekatinya seolah-olah dia saya akan menciumnya tanpa disedari oleh rakan, dan Daenerys sedang menonton di rumah api semasa rakan sedang membaca buku. Gruner menyerahkan kepadanya pakaian selam dan mengubah fikirannya selepas menyaksikan apa yang mereka lakukan di kolam renang secara rahsia, berharap rakan itu akan mati dalam percubaan itu. Kerana cemburu, pada keesokan harinya mereka mendayung ke kapal karam menggunakan bot. Lelaki muda itu menjelaskan tarik tali adalah satu-satunya cara mereka untuk berkomunikasi manakala rakannya berada di bawah air. Memberitahu Gruner bahawa dia akan menarik tali 3 kali jika dia memerlukan bekalan udara. Dia kemudian memakai sut menyelam lama mencari peti yang membawa dinamit manakala Gruner mengawal tali dari bot manakala rakan dalam air menjumpai bekas dan segera memautnya. Selepas mengaitkan beberapa kotak kecil, rakan menjumpai seekor bayi makhluk laut mengintip melalui sutnya menyebabkan dia terpaksa jatuh. Dia menarik tali dan mula panik kerana lebih banyak makhluk mengelilinginya. Gruner hanya memerhatikan tali di ambang meninggalkan rakan, namun ketika pemuda itu melepaskan dirinya dari saman dan berenang naik ke dalam bot di mana Gruner segera membantunya bangun. Apabila mereka pulang ke rumah, mereka segera memeriksa peti dan mendapati bahawa hanya satu kotak antara yang lain mengandungi bahan letupan yang cukup kering untuk digunakan pada musim sejuk akan datang. Rakan dan Gruner merancang rancangan untuk menarik seberapa banyak makhluk yang mungkin ke dalam rumah api sebelum meletupkan yang ditanam dinamit dengan harapan untuk menakutkan mereka, namun malam itu tiada siapa yang menyerang. 3 minggu berlalu dalam sekelip mata dan Gruner semakin tidak sabar sementara menunggu serangan besar. Rakan mendapati Gruner membeku di luar masih menunggu dengan terdesak untuk rakan makhluk meminta dia untuk masuk ke dalam dan meredakan peledak buat sementara waktu. Suatu ketika kawan dan pengerang sedang menunggu tangkapan Aineris untuk makan tengah hari mereka, namun apabila Gruner mendapati dia membawa ikan Sulaiman dan bukannya ikan, dia menendangnya juga menyalahkannya kerana memberitahunya tentang rancangan mereka untuk menakut-nakutkan mereka. Lelaki yang marah itu mengambil baju rakan memberitahu mereka bahawa rancangan baru mereka adalah untuk membiarkan pintu terbuka untuk memancing mereka masuk ke
Dalam untuk serangan hendap pada malam itu rakan meninggalkan pintu terbuka sambil menontonnya. Menunggu berjam-jam dan nampaknya mereka tidak akan menyerang mereka mengikut kawan penyengih spekulasi mengheret neris di sebelahnya memaksanya meraung dengan mengandaikan bahawa ia akan menarik perhatian makhluk itu sementara seekor makhluk laut menyerang rakannya di pintu utama dia berjaya melarikan diri daripada mereka tetapi lebih banyak makhluk masuk dia bergegas ke atas sambil memberitahu Gruner bahawa mereka kini berada di dalam rumah api makhluk-makhluk itu menyerang tetapi Gruner tidak dapat meletupkan bahan letupan menyebabkan rakannya memecut ke puncak rumah api dan menyambung semula letupan-letupan berlaku dan membunuh banyak makhluk laut yang berasa tidak puas hati. Rakan dan dirinya keluar apabila rakan bangun pada keesokan harinya dia segera mencari Gruner dan membangunkannya lelaki muda itu berasa lega apabila Gruner bergerak dan mula menyanyikan lagu yang disertainya kali ini sementara itu terdapat kekacauan besar di sekeliling bicon Gruner menggunakan lembing untuk menghabisi katak yang cedera dan mati di pantai selepas melihat salah satu makhluk yang mati memakai kalung rakan percaya bahawa spesies itu lebih beradab daripada yang digambarkan oleh Gruner. Laut berasa marah pada petang itu semasa mereka menunggu serangan seterusnya rakan mendengar Aenerys dan beberapa makhluk lain berkabung kerana kehilangan spesies mereka. Aenerys hilang tetapi Gruner meyakinkannya bahawa dia akan merangkak kembali seperti yang dia selalu lakukan kawan seolah-olah menyesali apa yang mereka lakukan tetapi Gruner tetap dingin dan tidak menyesali kematian makhluk itu pada suatu pagi kawan mengelilingi batu di dalam pasir dan meletakkan tulang yang diukir di dalam tengah berharap untuk diselamatkan sebaliknya Gruner masih bersiap sedia untuk letupan untuk terus menakutkan binatang buas tetapi masih tiada serangan pada petang itu ketika rakan membetulkan Gruner kekacauan semasa lelaki tua itu tidur dia menemui gambar perkahwinan Gruner dengan perkataan cinta tertulis di belakang dia mengenali bahawa wanita dalam imej itu adalah sama dengan wanita dalam diary menyedari bahawa Gruner adalah bekas pegawai cuaca dan yang Gruner itu sama sekali tidak mempunyai belas kasihan manusia akibatnya kawan memadam harinya menghitung kerana dia memahami segala-galanya dilupakan termasuk sebab lawatannya ke tempat kerja tiada kerja yang dilakukan selain untuk terus hidup kawan kemudian masuk ke dalam seluar pendek mengeluarkan perahu berukir apabila dia melihat seekor kanak-kanak makhluk laut tiba-tiba menghampirinya di belakang kanak-kanak itu adalah seekor naris yang kelihatan lebih yakin dan berani bersama-sama dengan rakan tenteranya menyedari bahawa mereka mahukan gencatan senjata tetapi Gruner tidak mahu dan hanya mahu Aenerys kembali tetapi dia enggan dia berulang kali bergema tiada siapa yang pergi Gruner semasa dia berjalan kembali ke rumah api tiba-tiba Gruner menembakkan suar ke arah kanak-kanak itu sehingga menyebabkan dia memukulnya di dada, mencampakkannya ke tanah dan menikam kakinya yang marah. Gruner berdiri dan berusaha untuk membunuhnya dengan kapak tetapi rakan memanggilnya dengan nama sebenarnya memberitahu bahawa dia bukan pembunuh yang menggerutu berhenti seketika melepaskan kapaknya dan berkata cinta seolah-olah lelaki itu mendapatkan semula dirinya yang dahulu dia pergi keluar dan melihat malam berbintang di mana makhluk laut menyembelihnya beberapa bulan kemudian kapal seterusnya tiba untuk membawa pengganti kawan kapten tersilap memanggilnya Gruner apabila menyaksikan keadaan yang mengejutkan kewujudan yang dia tidak peduli untuk membetulkan Gruner meninggalkan rakannya dengan warisan yang tidak berbelah bahagi untuk mengambil tempatnya. Lelaki muda itu mengekalkan peranannya memikirkan bahawa ini adalah bahagian yang dia cari. Dia berenang bebas dari satu neraka ke rakan yang lain mendapati keselamatan perang dunia akan menandakan berakhirnya umat manusia seperti yang kita tahu tetapi semakin teruk dia meninggalkan satu masa lalu misteri di belakang hanya untuk menemui perkara yang sama di sebuah pulau yang dia melarikan diri mencari keamanan melalui ketiadaan tetapi sebagai ganti kesunyian dia menemui neraka yang dilanda raksasa akhirnya dia menemui kedamaian selepas mengetahui bahawa tiada perkara seperti kehidupan tanpa harapan cinta tanpa cinta atau kemanusiaan tanpa cinta melanggan untuk menonton lebih banyak video seperti ini hidupkan pemberitahuan dan tinggalkan seperti ia sangat membantu saluran keluar terima kasih kerana menonton.